Pemilik tanduk pelanduk ini dikatakan akan menjadi kebal dan bakal bergerak jutawan. Segala benda tajam, peluru tak boleh tembus dekat badan pemilik tanduk pelanduk ini. Lagi satu, api yang panas tu pun tak takut dengan tanduk ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lokman Chapter. Cerita kali ini berkenaan dengan pelanduk, tanduk pelanduk. Apa tu pelanduk? Sebenarnya pelanduk ni selalu kita panggil dia kancil. Binatang kecil yang pandai tu. Sekarang ni semua dah tahu kan? Tapi korang pernah tahu tak kancil ni ada tanduk? Lokman yakin semua orang tak pernah jumpa pun kancil yang ada tanduk ni. Tapi ada beberapa cerita pasal tanduk kancil ni guys. Jom kita mulakan. Sabah terletak di Kepulauan Borneo dan terkenal dengan hutan yang tebal. Pada zaman dahulu, orang kat Sabah ni memang terkenal dengan berburu. Jadi tak mustahil lah diorang ada jumpa kancil bertanduk ni. Sebenarnya ada beberapa cerita berkenaan dengan tanduk pelanduk ni. Jom kita masuk cerita yang pertama. Cerita ini berlaku di sebuah perkampungan kadazan dusun yang terletak di Tambunan. Tambunan merupakan sebuah pekan dan daerah yang terletak di bahagian pedalaman Sabah guys. Tambunan terletak 81 km dari kota Kinabalu. Daerah ini dikelilingi oleh sawah padi dan 77 buah perkampungan guys. Banyak tak? 77 tu. Masa tu merupakan musim kemarau yang kering kontang sampai tanah semua retak. Dan masa tu jugalah berlakunya kebakaran yang teruk sampai semua sawah padi dan kebun-kebun orang kampung musnah. Masa tu semua orang kampung bertukar menjadi bomba, ahli bomba untuk memadamkan api yang sedang marak dekat dia orang punya kebun ni guys. Sebab masa tu mana ada bomba yang macam sekarang ni kan? Call bomba terus settlekan. Disebabkan hujan pun tak turun dengan angin yang sangat kuat di waktu musim kemarau tu, diorang pun biarkan je lah sampai api tu hidup selama 3 hari guys. Bila sampai hari yang ketiga, satu keajaiban yang berlaku muncul depan mata diorang guys. Masa tu orang-orang kampung ni cuma boleh tengok je lah api tu. Tengok tu api tu besar dah. Tengok tu, biarkan je lah. Habis kebun terbakar. Dengan tiba-tiba ada kelibat seorang nenek tua bobolian berjalan dekat api yang besar tu guys. Nenek ni sangat dihormati oleh semua orang kampung. Yang peliknya, masa nenek tu jalan dekat api tu boleh terbelah. Macam tempat laluan yang dia lalu tu memang tak ada api, kanan kiri je ada api. Tapi sikit api pun tak kena dekat badan nenek bobolian tu guys. Jap. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, Lokman nak cerita sikit apa itu bobolian. Bobolian ini adalah gelaran yang diberikan oleh masyarakat kadazan dusun guys. Lagi satu dipanggil bobohizat. Samalah dua-dua ni, panggilan yang sama untuk orang yang sama. Gelaran ini digunakan untuk golongan wanita yang merupakan orang penting dalam perayaan tadau keamatan. Lebih kurang macam bomoh yang buat ritual tu untuk memastikan tanaman musim hadapan akan berjaya dan hasil yang banyak. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Okey, dah faham kan? Kita masuk balik cerita yang tadi tu. Nenek tu pun terus berjalan di atas api dengan senang lenang, dengan gerakan yang perlahan. Sebab nenek dah, memanglah nenek kan, jalan bukan boleh berlari pun. Mungkin dia rasa sejuk kot dekat dalam tu. Dia pun terus menuju ke tempat yang paling tinggi. Dia berhenti sekejap tengok, okey, sana tempat paling tinggi. And then dia pergi dekat tempat paling tinggi tu. Bila dah sampai dekat tempat paling tinggi tu, orang kampung semua nampak nenek tu buat macam ni. Nenek tu berdiri macam Raja Rimba guys. Dia bertemu dengan dia punya rakyat-rakyat jelata tu lah. Dia tunjuk dekat arah api tu yang marak-marak tengah menyala tu. Dengan tiba-tiba api tu pun terus tunduk dan terpadam guys. Kalau kita tengok api tu yang tengah tunduk tu hilang pelan-pelan tu, macam tu lah. Hebat tak nenek bobolian ni? Hebat tak? Lepas siasat punya siasat, rupanya nenek ni ada simpan tanduk pelanduk guys. Sebenarnya dia ada 2 tanduk pelanduk. Satu dia gunakan untuk membuat kalung dan satu lagi dia buat cincin. Patutlah bila dia tunjuk je tangan dia dekat arah api tu terus tunduk. Macam ketakutan. Tapi tak apalah, sebab nenek ni dah tolong orang kampung guys. Okey, kita masuk cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni berlaku di kampung Togop Darat.
daerah Ranau, Sabah. Ada seorang pakcik ni, dia pergi berburu di hutan. Memang tujuan utama dia nak tangkap kancil bertanduk dan nak dapatkan tanduk tunggal raja pelanduk ni guys. Pakcik ni pun bersiap-siap lah dengan peralatan untuk masuk ke hutan dan untuk berburu kancil tersebut. Dia cek senapan, okey. Dia cek peluru cukup. Dia cek parang ada. Untuk keselamatan, untuk dia masuk dalam hutan tu, kira semuanya lengkap lah. Sebenarnya dia pergi berburu ni seorang diri je guys. Dia ni pun memang pakar dengan selok belok dekat dalam hutan tu. Dah macam hutan tu macam tempat permainan dia lah. Dia pergi sana sini pun dia tak ada masalah. Bila dah siap semua tu, dia pun terus siap-siap masuk ke dalam hutan, berjalan. Tak seorang-seorang masa jalan layan. Pakcik ni berjalan sampai ke satu sungai ni. Nama sungai tu dia panggil Kopuakan. Pakcik ni berhenti dekat sungai ni untuk rehatkan diri setelah perjalanan jauh. Tapi bukan sekadar untuk berehat je guys. Sambil-sambil dia rehat tu, dia buat benda yang paling penting kalau semua orang nak tangkap kancil bertanduk ni guys. Sebenarnya dekat sungai tu dia ada ambil beberapa batu sungai yang keras berwarna keputih-putihan. Dia ambil batu tu dalam 5 ke 8 kan. Dia gosok sampai batu tu menjadi bulat, sama saiz dengan bearing yang dekat dalam peluru senapan patah tu. Yang kita tahu senapan patah tu dalam dia ada bearing banyak tau. Dia gunakan batu-batu tu untuk masukkan ke dalam peluru tu guys. Maknanya dia menggantikan bearing dekat dalam peluru tu dengan batu-batu sungai yang telah dia buatkan bulat-bulat kecil tu. Pakcik ni cuma buat satu peluru je khas untuk nak tembak raja pelanduk ni. Waktu dah siap peluru tu, ngam-ngam je waktu tu dah masuk waktu malam yang dah gelap. Sebab kalau orang nak berburu raja kancil ni, dia mesti berburu pada waktu malam. Dan sebabnya waktu tu je yang dia akan muncul. Waktu siang ni memang korang takkan jumpa lah kancil bertanduk ni. Suasana malam tu sangat gelap sebab tak ada sinaran bulan masa tu. Memang gelap gelita lah. Dia cuma bergantung pada lampu suluh yang dia bawa je. Letak dekat kepala dia tu, lampu suluh tu. Itu je lah yang dia gantungan. Memang gelap, yang sangat gelap. Masa dia jalan tu, tiba-tiba dia ada ternampak sepasang mata. Masa dia jalan, pop, dia terlampak kelibat sepasang mata yang bersinar. Sebenarnya sepasang mata tu adalah sepasang mata raja kancil guys. Sebenarnya dia pun dah jangkakan dekat kawasan tu memang ada raja kancil. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebenarnya dia ada ternampak beberapa pokok dekat kawasan tu yang ada kesan kulitnya terkupas-kupas. Dekat bawah-bawah tu dia terkupas. Kesan tu adalah daripada tanduk kancil tu guys. Dia pun apa lagi, lincah kaduk lah bila dia nampak rezeki depan mata kan. Masa tu dia tak gunakan lagi peluru azimat yang dibuat tu. Lepas dia tembak kancil tu, dia nampak kancil tu tak tombang langsung guys. Tak lari pun. Kancil tu cuma tengok dekat dia punya kawasan yang kena tembak tu, dan dia jilat-jilat je. Macam tak ada apa-apa. Sikit luka pun tak ada. Lepas tu dia cuba datang dekat rapat lagi dengan kancil tu. Dia pun tembak sampaikan habis 6 peluru dia tembak. Dan kali ni tembakan yang ketujuh ni dia nekat untuk gunakan peluru azimat yang dia buat masa petang tadi tu. Kali ni kalau tak jadi juga, mesti dia berlari sambil menangis balik rumah. Sebab memang niat dia nak datang ni untuk menangkap kancil bertanduk tu guys. Bila dia dah tenang, pah, terus terpelanting kancil tu beberapa meter dari tempat dia berdiri tu. Dan dia datang pun dia tengok kancil tu pun mati. Dia pun apa lagi? Yes. Terus dia pergi dekat kancil tu. Bila dia tengok je ke seluruh badan kancil tu, dia pun terkejut. Kancil tu dah tak ada bulu guys. Mungkin sebab dah terlalu ramai pemburu yang datang tembak kancil tu, tembak sampai bulu dia licin. Tapi memang betul, tak ada luka langsung dekat badan kancil tu. Kancil ni mati sebab tulang rusuk dia patah. Sebab pakcik ni gunakan peluru batu sungai tu. Pakcik ni apa lagi, terus penggal kepala kancil tu. Sebab dia memang niat nak ambil dia punya tanduk tu. Dia penggal kepala kancil tu, terus balik ke rumah malam tu juga. Mengikut kepercayaan orang-orang kampung, tanduk kancil ni boleh digunakan untuk perubatan, merawat berbagai-bagai penyakit, memadam kebakaran rumah,
dan membuat air banjir tu menjadi surut. Cerita air banjir ni pernah berlaku di Sungai Kapuakan tu sendiri. Kononnya air sungai ni banjir dengan tiba-tiba. Masa tu ada orang kampung yang memiliki tanduk kancing ni guys. Dia pun mengikat lalu membaling dalam air sungai tu. Beberapa minit lepas tu je air sungai tu kembali seperti biasa. Wallahu alam. Apa pun cerita yang korang dengar ni, semua ni berlaku di kampung Kadazan dusun. Faham kan? Bagi kita yang beragama Islam ni, perlulah percaya kepada kuasa Allah. Kita kena jaga iman dan akidah kita daripada kita ni terpesong. Okay, jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe guys. Bye.